para malaikat memikul aras Allah SWT dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling aras memikul, dan juga malaikat yang berada di aras. Allah berfirman, malaikat yang memikul alladzi yahmiluna al-arsy, malaikat yang memikul aras. Wa man hawlahu, dan malaikat yang berada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dengan memujinya, memuji Tuhan mereka. Dimakan dengan tasbih. Tasbih itu mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cakap Subhanallah, kita sucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Kalau kita cakap Alhamdulillah, kita puji Allah atas sifat-sifat Allah yang sempurna. Alhamdulillah dengan Subhanallah. Subhanallah kita menafikan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat dibuat dulu yusabbihuna bihamdi rabbihim, yusabbihu, mereka mensucikan Allah dan mereka memuji Allah. Duduk sekali. Kita dalam rukuk, dalam sujud, kita bertasbih dan kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu tasbih para malaikat. Tasbih para malaikat, mereka mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cakap tentang seseorang tu kan, dia bagus, dia pandai, dia ini. Tapi kalau dia ada sifat negatif, pandangan negatif, kita puji dia macam bagus, tapi dia panas barat. Kita puji dia bagus-bagus, orang ni bagus, tapi dia panas barat. Jadi apa? Apa ni? Tak sempurna kan? Tak sempurna. Tadi bagus-bagus ada juga kekurangan. Jadi kalau Allah SWT, kita puji Allah SWT dan kita nafikan, kita sucikan. Tadi puji, kita sucikan Allah SWT daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT. Sebab kekurangan, kita puji Allah atas sifatnya yang sempurna dan kita suci dia daripada sifat kekurangan. Wa yu'minuna bihi, malaikat ni Allah kata di sini, mereka dah tasbih memuji Allah SWT, mereka beriman dengannya, mereka beriman dengan Allah. Iman para malaikat ni, mereka melihat Allah, mereka bercakap dengan Allah SWT. Jadi iman mereka, kita ni iman kepada Allah SWT, ghaib. Allah ni ghaib, kita tak nampak, kita beriman. Tapi kalau malaikat ni, mereka berbuat dengan Allah, mereka bercakap dengan Allah dan mereka melihat Allah SWT. Jadi dia punya iman dia lain sikit lah. Jadi iman betul melihat Allah SWT. Iman mereka beriman kepada Allah SWT. Kemudian Allah terangkan tentang amalan, apa kita cakap amalan malaikat ni, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohon, yastaghfiru, memohon pengampunan bagi orang yang beriman. Mula-mula mereka beriman, malaikat ni mereka beriman dan mereka mohon ampun bagi orang yang beriman. Itulah kita cakap iman punya kesatuan iman, kekuatan iman. Walaupun malaikat ni dia bukan dekat dengan kita, malaikat di atas, tak tahu lah berapa jauh kan, memang jauh betul lah, tak terkira lah macam mana jauh kan. Masih lagi kerana orang beriman, kerana mereka beriman, malaikat beriman, dan orang di bumi ni beriman juga, jadi ada kesatuan iman. Kita sekarang doa untuk orang beriman di mana? Di Palestin. Jadi iman ni dia tak kira tempat, tak kira masa, tak kira apa. Kerana satu iman. Satu kerana seiman. Seiman.
Dia cakap saudara. Saudara bukan apa? Ada yang cakap kita saudara apa? Seudara. Seudara. Kita hirup sama udara. Jadi namanya saudara. Jadi bersaudara. Kita hirup sama udara dalam itu. Jadi iman ni, kerana kita iman, malaikat ni jadi apa? Saudara. Saudara je. Malaikat ni saudara kita tak? Saudara lah. Dia saudara apa? Seiman. Seiman. Jadi dia beriman dan dia doa juga untuk orang-orang yang beriman. Lilladzina amanu. Malaikat dia doa bukan untuk semua orang, special dia, orang yang beriman je, yang senang agak sama geng dengan dia lah, sama dengan malaikat ni. Dia beriman, dia akan doa orang yang beriman. Dia pun cinta malaikat saya. Of course kita lihat di sini, kalau dia minta ampun untuk orang yang beriman, berarti dia sayanglah dengan orang beriman. Sayanglah. Dia ni kata Maulana Abdul Ali, dia ni rakan sekuliah kita, malaikat ni kita je tak nampak. Dia ni rakan sekuliah kita. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Bila nak mati je dekat kita dulu kawan kau di dunia lagi. Bila masa kita kawan dengan malaikat, mana kita tahu, yes. Dia datang kepada majlis zikrullah. Majlis zikrullah, malaikat turun di bakat. Dia ni duduk dekat dengan kita je tak nampak. Kalau kita nampak, wow, penuh masjid. Ada malaikat dalam masjid, penuh tak? Mudah-mudahan juga. Nak tengok malaikat tak? Pergi masjid ada malaikat, oh penuh masjid. Begitu. Ujian lah. Bila kita tak nampak malaikat tu ujian lah. Jaga betul juga ada malaikat. Tengok mempada baik je pada masjid. Itu ujian kan. Jadi dia ada di sekitar kita semua. Sebelah kita ada, kiri kanan kita pun ada malaikat yang catat amalan kita. Mana dia malaikat ni mana dia berada. Malaikat kalau kita baca surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi, malaikat turun suka malaikat. Kalau kita baca Al-Quran, malaikat akan datang. Cuma kita tak nampak, kadang-kadang ada para sahabat yang malaikat zahirkan diri mereka. Jadi mereka akan memohon kerana sayang, sukanya mereka, cintanya mereka kepada orang-orang beriman ni, mereka mohon pengampunan untuk orang-orang yang beriman. Yastaghfiru, mohon apa? Pengampunan bagi orang-orang yang beriman. Dan di sini kita lihat adab malaikat dalam berdoa. Ayat yang 7 ni, 7, 8, 9 ini semua adalah doa malaikat. Dan banyak pengajaran kita boleh ambil daripada doa malaikat ini. Macam mana malaikat berdoa. Kadang-kadang doa kadang-kadang kita tak ikut yang adab-adab dia. First kali malaikat cakap Rabbana. Jadi doa ni banyak daripada Rabbana. Rabbana. Walaupun ada juga Allahumma. Tapi antara Allahumma dengan Rabbana ni, kalau dalam Quran banyak sekali Rabbana. Allahumma kurang sikit. Yang banyak adalah Rabbana. So kita Rabb itu Tuhan yang memelihara kita, yang mengurus kita, yang menjaga kita. Jadi itu yang kita sebut nama dia Rabb. Nama dia. Kalau Allah, dia punya makna dia bukan ke arah yang Rabb. Rabb tu yang memelihara kita, yang mencipta kita. Sebenarnya boleh kita cakap Subhana Rabbi, salat Maha Suci Tuhanku. Kita baca dia, Tuhan yang telah mencipta aku, memelihara aku. Terapatkan hubungan kita dengan Allah SWT bila kita seru Allah SWT dalam solat kita. Jadi kita guna pun Rabbi juga. Subhana Rabbi, Rabbi al-A'la, Rabbi hamdi. Dan Subhana Rabbi al-A'la, Rabbi Rabbana. Malaikat berdoa, Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma. Wasi'ta kulla syai'in,
Kalau dia terjemah dia, rahmatmu, kita ambil dia pada belakangnya, rahmatmu dan ilmumu. Rahmat dan ilmunya meliputi luas, meliputi kulla syai', meliputi segala sesuatu. Itu rahmat Allah SWT. Jadi malaikat dia mukadimah dia dalam berdoa, opening dia bertawassul. Ini namanya tawassul, doa dengan bertawassul. Bertawassul dengan rahmat, dengan sifat Allah SWT, dengan sifat Allah, itu namanya bertawassul. Kita boleh bertawassul dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Kita bertawassul. Jadi bertawassul dengan nama Allah dan bertawassul ya Rahman Rahim. Kita contohlah, kita bertawassul dengan nama Allah SWT itu. Jadi bertawassul dengan sifat Allah. Sifat apa? Sifat rahmat dengan sifat ilmu. Jadi malaikat dia opening aja, dia jaga rahmatmu dan rahmat yang kita kaya. Rahmatmu meliputi segala sesuatu. Rahmat, ya, rahmat Allah. Jadi lepas tu saya nak bawa kepada ayat tu, faghfir, maka ampunilah mereka. Jadi, rahmat tu apa? Rahmat tu apa? Kalau kita nak terjemahkan rahmat, rahmat apa? Rahmat tu apa? Ya, belas kasihan, mengasihi, sifat. Sebab itu ada Rahman, Rahim. Nama sifat Allah Rahman. Sifat dia, Allah bersifat Rahman. Nama Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan Rahman adalah Rahman dengan Rahim. Rahman dengan Rahim biasa kita terjemah, kalau Indonesia dia terjemah yang pengasih, yang penyayang. Kalau Melayu yang pemurah, yang mengasihani. Itulah. Jadi terjemahan ini dia tak boleh capture lah betul-betul. Jadi kita paling mudah sekali kita faham dulu, lepas tu tak payah terjemah ya Rahman Rahim. Kita tak cakap ya Maha mengasihani. Kita dah tahu makna dia. Dia jaga dalam kita cakap penyayang kan. Penyayang ni dia bukan sayang tu. Dia bukan, makna dia bukan sayang. Kau sayang kan, dia bukan sayang. Ya, jadi sifat rahmatmu meliputi semua sesuatu, termasuk binatang ke, termasuk ciptaanmu, termasuk orang jahat pun, termasuk orang kafir pun. Kita takkan Allah sayang dengan orang kafir. Allah sayang dengan orang kafir tak? Sayang tak sayang? Allah tak sayang dengan orang kafir. Allah melayani kafir. Allah tak sayang orang kafir. Dia jelas Allah melayani orang tanya kalau di mana dia sayang. Allah tak sayang dengan orang kafir. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dalam surah Al-Riba, Allah tak sayang. Jadi penyayang ni yang terjemah Indonesia, pasal kita dalam kita belajar bahasa Melayu tak tengok kamus. Kita tengok kamus tak? Bila kalau terakhir tengok kamus Dewan. Bahasa Arab kita tengok, bahasa Inggeris tengok, bahasa Melayu siapa nak tengok kamus? Buat kamus bahasa Melayu, mana-mana tengok kamus. Jadi saya bila fikir, kenapa ni penyayang ni apa? Penyayang dia ada banyak maksud kan, kamus Dewan. Salah satu dia adalah sayang, cinta. Cinta, sayang. Jadi kalau saya dulu terfikir, kalau penyayang, macam mana Allah sayang orang kafir ni? Macam mana penyayang? Itu kalau satu makna daripada penyayang. Dia penyayang ni, dia sinonim dengan mengasihani. Jadi rahmatlah mengasihani. Dia sinonim menjadikan macam pengasih. Pengasih bukan kasih tau. Kau kekasih, aku bukan kasih. Dia ada makna cinta, kasih. Kau adalah kasih, aku ada dia cinta. Dan ada juga yang kasih tu makna dia kasihan. Mengasihi kasihan. Dia tak ada mengena dengan rahmat ni. Dia tak ada dengan cinta. Cinta yang kita cakap sayang, kita tak ada. Kita jangan fikir pasal itu. Itu nama Allah yang lain. Tapi kalau Rahman dengan Rahim ni, kalau bahasa Inggeris senang je. Dia cakap mercy.
merciful, mercy mercy tu mengasihani. Dia daripada mengasihani dia. Mengasihani. Jadi kenapa malaikat cakap sifat rahmat tu? Dengan Allah mengasihi, dengan sifat rahmatmu maka ampunlah mereka. Faghfir lil ladzina tabu. Dengan sifat kasihan. Kita bila manusia pun, kalau kita kasihan dengan dia buat salah, kesian dia. Kalau kita hukum dia, teruk kita boleh hukum dia. Jadi kita tengok dia kesian kan. Kerana kasihan kita maafkan dia. Betul tak? Kerana sifat belas kasihan. Seorang itu ibu, anak dia buat salah, tapi dia buat belas kasihan dengan anak dia. Kesian lah. Itu yang buat dia maafkan. Jadi kata ulama, dengan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala malaikat mohon untuk Allah ampunkan dia. Dengan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau rahmat. Tapi yang ditaf lagi ilmu. Macam mana nak kaitkan ilmu dengan mengampun pula? Kalau rahmat senang kerana kasihan. Ilmu pula kata ulama. Allah SWT bila cipta manusia, Allah tahu manusia ni lemah. Manusia ni melakukan kesalahan. Manusia melakukan dosa. Manusia melakukan perkara yang haram ni. Allah tahu tentang diri manusia ni. Allah tahu diri manusia ni. Dan Allah SWT dia maha mengetahui tentang manusia yang dicipta. Manusia yang dicipta. Jadi dengan kau tahu mereka ni, macam seolah-olah kita akan ketahui mereka ni lemah. Mereka ni tergoda, mereka mudah tergoda, mereka mudah melakukan kesilapan, maka maafkanlah mereka. Malaikat dia bawa sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tahu kan dengan sifat-sifat manusia ni, manusia yang itulah di antara ulama kata kenapa malaikat bertawassul dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu mukaddimah. Macam kita dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi kita mula dengan menyebut sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Mukaddimah. Macam kita doa hari-hari kita berdoa. Kita je tak perasan kita doa. Apa dia? 17 kali setiap hari kita berdoa. Tapi bila kita baca, kita tak rasa macam kita berdoa. Apa dia? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, kalau orang tanya kita apakah surah Al-Fatihah tu? Apa surah Al-Fatihah? Doa. Kenapa doa pula? Mana ada surah lepas baca kita baca amin? Kita baca amin juga apa? Orang baca amin. Kenapa amin? Terus saja dia tak baca dah amin. Mana ada tak baca saja tak ada amin kan? Jadi apa surah yang kita amin? Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah apa tu? Doa. Macam mana pula doa? Alhamdulillah Rabbil. Kan dia kata kita mula 3 ayat pertama tu kita memuji Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pertengahan Iqrar kita. Hanya engkau yang kami sembah. Hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru masuk doa. Last part tu doa. Jadi kita opening kita puji Allah. Lepas tu baru ihdinas siratal mustaqim. Kita minta apa? Jangan kita baca Al-Fatihah, kau minta apa? Aku pun tak tahu juga lah. Pasal apa? Dari kecil baca. Di Singapura dulu tu tak? Saya nak ceritakan lah. Yang bela saya ni. Kita kan masuk darjah 1. Darjah 1, jadi ada national anthem lah. National anthem lagu kebangsaan. Mari kita raya Singapura sama. Saya pun, kita darjah 1 mana tahu tulis, mana tahu baca. Mana ada dia bagi lirik, bagi seni kata pun nak apa, kita tak tahu baca. Kita pun baca, kita tiap hari kita baca. Hari
Saya ni dah besar, saya tak tahu itu lagu Melayu. Itu lagu Melayu Kita panggil mari kita lah. Mari kita. Mari kita begitu tak tahu itu lagu Melayu. Singapura satu-satunya negeri bukan Melayu, tapi dia punya national term dia kena kekal Melayu. Cina pun kena baca mari kita Cina. Jadi jangan kita jadi macam Cina baca mari kita pun dia tak tahu apa makna dia. Kita pun Melayu dah macam terbiasa. Mari kita bahasa Melayu rupanya. Majulah Singapura, kita baca gitu, kita pun tak tahu. Kalau kita tak tengok mesti kata, jangan jawab Al-Fatihah macam gitu. Hari-hari kita baca, apa kau baca? Aku pun tak tahu. Imam baca, aku baca. Blur like sotong gitu. Kita tak faham apa yang kita baca. Kau sedang berdoa, awak sedang berdoa. Macam mana perasaan kita bila kita berdoa? Jangan kita. Sebab itu kalau saya bila solat ni, kalau terlepas saja Al-Fatihah wala dhalin amin api, aku minta ni. Rasa macam apa aku minta? Macam nak ulang balik je. Nak ulang balik boleh. Ulang balik. Itu kita minta kepada Allah SWT. Ada di abdi wal di abdi masalah kata Allah, ini untuk hambaku. Di bahagian ihdinas siratal mustaqim sampai dhalin, Allah sendiri yang cakap, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apa yang dia minta, kita tak minta pula. Kita rupanya doa. Nanti yang baca amin buat apa? Kalau bukan doa. Itu adalah doa. Jadi kita buka cantik je dengan puji Allah. Jadi malaikat sama juga, dia buka dengan puji Allah, puji sifat-sifat Allah SWT. Barulah dia masuk doa dia. Doa dia apa? Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah, tutuplah, ustur. Faghfir ni ustur, fastur, tutuplah dosa-dosa orang yang tabu, orang yang bertaubat, orang yang kembali bertaubat. Bukan semua orang. Itu Allah ni Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, bukan bagi semua manusia, bagi mereka yang bertaubat, mereka yang minta ampun kepada Allah SWT. Jadi mereka yang bertaubat, mereka yang kembali bertaubat kepada Allah SWT, maka yang ampunlah mereka, terimalah taubat mereka dan ampunilah mereka. Jadi bagi sifat orang yang malaikat minta ampun ni siapa? Satu, kembali. Orang yang kembali kepada Allah SWT. Tahu ni kadang kembali kita kembali dengan melakukan amal soleh. Tak semestinya kita buat maksiat, kita bertaubat. Jadi kita balik, lepas isyak kita balik, nanti subuh kita datang, itu kembalilah. Kembali melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Tadi tu happy dengan family gini semua lalainya. Lepas tu kembali balik solat, itu balik Zuhur, kembali balik. Itu kembali, boleh juga kembali, maksudnya kembali melakukan amal soleh. Setiap masa kita kembali kepada Allah SWT dengan melakukan amal soleh. Dan boleh juga kembali daripada melakukan maksiat, melakukan dosa, dia kembali kepada Allah SWT. Macam para anbiya, mereka kembali kepada Allah SWT, mereka bertaubat. Rasulullah SAW bertaubat kepada Allah, bukan kerana dosa, kata ulama tu. Dia kembali kepada Allah SWT dengan melakukan amal soleh. Dan satu, kembali kepada Allah, sifat orang yang malaikat minta ampun, wattaba'u sabilaka, dan mereka ittiba', iaitu mereka menurut atau mereka mengikuti jalanmu. Jalanmu apa, tuan-tuan? Jalan Allah SWT. Biasa kalau jalan Allah SWT, sabilillah ini adalah agama Allah SWT. Agama itu sumber agama apa? Sumber agama itu adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Jadi mereka mengamalkan agamamu, mereka mengikuti itu, mereka mengamalkan agamamu. Waqihim, dan jadi senang aja orang yang bertaubat ni. Ciri-ciri orang yang bertaubat mesti nak wattaba'u sabilaka. Dia mesti nak diikuti, bukan aku dah bertaubat,
Lepas tu aku tak nak beramal. Ada dia kan? Aku serik lah dulu tinggalkan solat, sekarang ni aku dah bertaubat. Kata dah boleh solat tak? Taubat apa? Tak boleh solat. Mana dia kata tak boleh. Tak boleh solat. Semalam hari tu saya dengar YouTube satu ustaz cakap bagaimana orang yang dah kerja dia makan duit haram lah, kerja kerajaan, kerja apa kerja haram, macam mana dia nak taubat? Aku dah bertaubat lah. Taubat gitu aja. Enggak. Dia dulu duit overtime dia claim, sepatutnya dia tak claim, dia claim lah. Tiap masa kadang macam itulah. Sengaja tunggu biar dapat overtime, biar gini mau claim. Okeylah, dia menyesal lah. Dalam pencet menyesal lah aku. Duit tu dah belanja lah semua. Duit dah belanja, dia ini menyesal lah aku. Sekarang nak bertaubat macam mana? Takkan minta ampun aja, right? Nak kembalikan hak tu. Wah, itu yang susah. Macam mana nak kembalikan hak? Duit semua dah belanja. Duit semua dah belanja tu. Kira lah berapa banyak kau claim tu daripada mula berkhidmat tu. Yang claim yang salah, contoh lah claim yang salah tu. Kira betul-betul. Lepas tu kembalikan balik kepada dia kerajaan yang kena ambil duit tu. Dan tidak tak dikira taubat tak? Dikira taubat susah taubat. Jadi kalau dengan Allah mudah aja. Kita bertaubat kepada Allah, kita terus solat, buat amalan itu. Kalau nak bertaubat dengan manusia, kita tak sikit. Kemudian jadi bertaubat mesti nak kena ikut agama. Ikut syariat Allah SWT. Dan orang yang mengikuti syariat Allah SWT. Tak ada makna lah orang itu dah bertaubat tapi perangai sama je. Aku dah bertaubat dari ini tapi perangai sama je. Macam apa di mana dia punya kesan taubat dia. Wa qihim adzabal jahim, dan qi ini peliharalah mereka, lindungilah mereka daripada azab al-jahim. Azab al-jahim itu nama bagi neraka. Apa azab al-jahim itu azab neraka. Neraka al-jahim. Jadi ini yang malaikat mohon. Kerana tanpa pengampunan Allah SWT, manusia akan diazab oleh Allah SWT. Jadi cantik je. First part malaikat minta dua. Ampun mereka, tutup dosa mereka, hapuskan dosa mereka. Kedua, jauh mereka daripada azab. Pelihara mereka, lindungi mereka daripada azab. Itu dulu. Jadi kalau kita nak berdoa untuk siapa saja lah, mak bapak kita ke anak kita apa semua, doa yang terbaik apa? Doa yang terbaik minta ampun untuk mereka dan minta mereka dilindungi daripada azab. Itu strategi dulu. Muqaddimah first kali kita puji Allah. Lepas tu minta pada kita kalau ada ibu atau bapa yang dah meninggal dunia, macam mana nak doa Rabbil Firli, seperti wa'idhum atau wa'ajirhum, jauhlah mereka, selamatlah mereka min azabil qabr, daripada azab kubur. Hari-hari kita doa tu, jauhkan mereka daripada azab kubur. Tak tahu, kita tak tahu mereka ni diazab ke tidak. Kalau mereka diazab, mudah-mudahan bermanfaatlah doa tu Allah mengampunkan. Jadi mohon pengampunan, mohon jauh daripada azab.